Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama Cikgu Asha dalam kelas Matematik Tambahan KSSM tingkatan 5. Hari ini kita belajar bab 6 fungsi trigonometri untuk subtopik graf fungsi. Kita dah masuk graf untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita pergi kepada graf, kita mesti betul-betul kenali paksi graf trigonometri. Okay, yang kita dah belajar, actually kita memang dah belajar dua-dua. Kita dah belajar sukuan. Okay. Sukuan yang pertama adalah daripada 0 hingga 90 darjah. Sukuan kedua ialah 90 darjah hingga 180 darjah. Ini sukuan kedua. Dan sukuan ketiga 180 hingga 270 dan seterusnya sukuan keempat daripada 270 sehingga 360 darjah. Okey, untuk bila kita nak transferkan kepada linear, okey, graf yang linear, kita lukiskan graf ada paksi Y dengan paksi X. Paksi X ni mewakili sudut dia. Okey. Dia punya paksi Y lah. Dan untuk paksi X ni, sudutnya daripada 0 darjah hingga 360 darjah lah. Macam ni kita tengok kan, sukuan daripada 0 hingga 360 darjah. Okay, kalau dalam radian, daripada 0 hingga 2 pi radian. Okay, kemudian tengah-tengah di antara 0 hingga 2 pi ni ataupun daripada 0 hingga 360 darjah ni, tengah-tengah dia macam ni kan? 180 darjah. So dekat sinilah. Masa kita nak melakar graf nanti, kita boleh buat satu garis paksi Y and then kita buat paksi X, kita buat pembahagian. Okay, kita buat dulu 0 hingga 2 pi, lepas tu tengah-tengah mestilah pi. Kemudian di antara 0 hingga pi tu kita buat lagi pembahagian yang sama besar, sama besar. Jadi di antara 0 dengan pi radian tu adalah pi per 2 radian. Ataupun daripada 0 hingga 180 darjah tu tengah-tengahnya mestilah 90 darjah. Begitu juga di antara pi hingga 2 pi ni tengah-tengah mestilah 3 pi per 2 ataupun 270 darjah dalam unit darjah. Okey. Inilah rupanya bila kita transferkan daripada bentuk sukuan bulatan ni kepada paksi linear. Okay, jadi daripada 0 hingga 90 darjah ni kita wakil sukuan pertama. Sukuan kedua 90 hingga 180. 180 hingga 270 sukuan ketiga dan seterusnya sukuan yang keempat. Okay, biasanya dalam matematik tambahan ni kita akan gunakan radian lah, pi . Jadi senang je 0 hingga 2 pi, tengah-tengah mestilah pi. Jadi antara 0 dengan pi mestilah pi per 2, kita bagikan 2, betul tak? Di antara pi dengan 2 pi, tengah-tengahnya ialah 3 pi per 2. Pi ni ibarat 1, ini ibarat 2, tengah-tengah ialah 1 per 2, 1 per 2, betul tak? 1 per 2 tu 3 per 2 lah. Okey. Kalau pi ni ialah 180 darjah ni mesti ingat. Sebab kita dah belajar pun dalam sukatan membulatkan, pi radian adalah sama dengan 180 darjah. Ini dia. Okey, pengetahuan sedia ada yang anak-anak semua dah belajar. Okay, contohnya Y sama dengan sin X. Okay, graf fungsi sin. Graf fungsi sin ni, okay, kita dah tahu macam mana rupa dia kan. Tapi tak apa, cikgu tunjuk lagi sekali. Untuk nak orang kata nak sebagai pengukuhan, make sure ingat. Tengok dulu kita plot. Kita cuba plot di atas kertas graf. Nanti biasanya soalan adalah lakaran. Bila lakaran kita tak perlukan kertas graf lagi. Jadi ini adalah untuk sebelum melakar mesti betul-betul kenal dulu kenapa bentuk tu jadi macam tu. Okay, jadi kat sini cuba tengok untuk fungsi Y sama dengan sin X, kita ada jadual yang mana sini Y, sini X lah. Okay, maksudnya dekat sini apabila X sama dengan 0, maksudnya paksi X tu dekat 0 kat sini kita perlu letaklah, kita tekan kalkulator Y sama dengan sin 0. Okay. Kita akan dapat nilai 0. Okay. Y sama dengan sin sifar, kita akan dapat nilai Y-nya sifar. Jadi, ini ibarat koordinat lah. Cikgu pun plot sifar, sifar, 0, 0. Okay. Kemudian, bila Y sama dengan sin
90. Sekiranya kalkulator dalam mode degree, jadi kita tekan 90. Atau dalam mode radian, kita tekan pi per 2. So, dua-dua ni benda yang sama, cuma make sure nak tekan apa, maka make sure dekat kalkulator unitnya apa. Kalau nak guna pi, make sure dekat kalkulator unitnya radian. Kalau nak guna degree, darjah, make sure dekat kalkulator mode-nya adalah degree. Okay? Sentiasa cikgu tekankan dalam kelas. Ingat. Jadi, untuk Y sama dengan sin 90 darjah, kita akan dapat nilai 1 bila kita tekan kalkulator. So, maksudnya 90 darjah tu dekat pi per 2. Okay. And then 1 di sini. Kita pun plot. Okay. Kemudian seterusnya, sin 180 darjah akan dapat kosong. Jadi, sini dekat pi kosong. Sin 270 darjah ataupun sin 3 pi per 2 dapat negatif 1. So, kita pun plot negatif 1. Dan ini adalah kosong. So, kita pun plot kosong. Okey, jangan lupa yang ini bukanlah graf linear. Bila bukan graf linear, tak bolehlah guna pembaris. Okey. Kita akan, bila kita sambungkan graf kita tu, actually kalau kita tekan lagi nilai-nilai kat tengah ni, kita akan dapatlah. Dekat sini dia punya kedudukan dia dapat 0 point something, 0 point something macam tu. Kat sini pun sama. Kita akan dapat 0 point something, negatif 0 point something. Okay. Lepas tu bila kita plot itu titik-titik tu dia akan membentuk satu wave macam ni, satu gelombang. Jadi tengok Y sama dengan sin X akan membentuk satu bentuk wave ataupun gelombang S. Bermula daripada kosong, dia akan naik ke 1, turun balik ke kosong, turun hingga negatif 1 dan naik semula ke 2 pi dekat paksi X. Okay. Nilai maksimum adalah 1. Maksudnya paling tinggi gelombang tu boleh pergi dekat 1. Dan nilai minimum ialah negatif 1. Paling rendah wave tu pergi dekat negatif 1. Okay. Lepas tu kita akan ada amplitude daripada paksi X tu 1 dan daripada paksi X tu ke bawah juga amplitude-nya 1. Amplitude ni apa? Amplitude ni ibaratnya jarak. Jarak mencancang daripada nilai minimum. Okay, nilai minimum negatif 1 dengan nilai maksimum 1 ni, okay, jarak mencancang dia kita bahagi 2 dia sama. Maksudnya kita bahagi 2 tempat dia tu tengah-tengah ni kan. Bagi 2 tempat dia tu. Okey, 1 ke atas, 1 ke bawah. Macam tu. Okey, jadi dia akan apabila amplitude 1 ke atas, nilai maksimum dia akan dapat 1. Apabila amplitude 1 ke bawah, nilai minimum dia akan dapat negatif 1. Itu dia sebenarnya. Jadi overall kita akan nampak graf Y sama dengan sin X ni akan membentuk S. Macam tu je. S. Mula daripada kosong. Lepas tu yang maksimum dia 1, minimum dia negatif 1. Dia akan stop dekat 2 pi. Okay. Jadi apa ni? Yang panjang ni ialah color. Color. Untuk graf Y sama dengan sin X, satu color ialah daripada 0 darjah hingga 2 pi. Apa maksud satu color ni? Maksud satu color ni, satu kitaran. Maksudnya kitaran kita, graf ni bentuk dia terbentuk lengkap macam ni. Dia akan membentuk lengkap sebagai S. Kalau kita sambung lagi graf ni, kita akan dapat lagi satu S. Sambung graf dia akan bentuk satu S lagi. Dan kita sambung lagi, dia akan dapat bentuk satu S lagi. Maksudnya dia akan pengulangan bentuk yang ada sekarang ni 0 hingga 2 pi ni. Jika kita sambung pengiraan sehingga 4 pi sehingga 6 pi kan, dia akan ulang bentuk yang sama. Jadi bentuk lengkap yang pertama ni, inilah dipanggilkan kitaran kita. Okay. Jadi kitaran ini akan berulang selepas 2 pi. Ini menjadikan satu kitaran lengkap ataupun satu color dia adalah daripada 0 hingga 2 pi. Okey. Harap faham Jadi dekat sini cikgu tunjuklah satu
sekiranya y sama dengan negatif sin x, jadi dia punya nilai akan terbalik. Kosong dengan kosong dia tetap samalah, kosong dekat sini. Jadi kalau nilai dia 1, oleh kerana dia negatif, 1 dia jadi negatif 1 lah pergi ke bawah. Lepas tu yang ni negatif 1, negatif 1 dia akan jadi negatif dengan negatif akan jadi positif. So, negatif 1 ni pergi naik ke atas. Jadi dia punya bentuk graf dia, wave dia akan terbalik. Dia akan mula turun ke bawah baru naik ke atas. Okay. Nampak perbezaan antara graf positif sin X dengan negatif sin X. Amplitude adalah separuh jarak mencancang antara nilai maksimum dan nilai minimum. Tadi cikgu dah terangkan. Okay, pengetahuan sedia ada yang kedua, y sama dengan cos X. Kita patutnya murid dah tahu dah apa bentuk cos X. Kita uji, kita tengok penuhkan jadual ni macam tadi juga, gunakan kalkulator y sama dengan cos X. Y sama dengan cos kosong, Y sama dengan cos 90 darjah, Y sama dengan cos 270 darjah dan seterusnya lah. Akan dapat ni, terus plot. Cikgu terus plot laju sikit 3 pi per 2 270 darjah tu dekat kosong, 11 kali ialah 1, kita pun plot dekat 1. Jadi apabila kita sambungkan titik-titik tersebut, dia akan menjadi bentuk wave U. Okay. Sebenarnya dia ni kan adik-beradik kepada sin. Kalau kita sambung, tengok ni. Dia macam ni kan? Dia tutup macam mangkuk. Lepas tu kalau kita naik atas balik, dia sampai sini je untuk cos. Tapi kalau kita sambung, dia akan tutup balik. Dia membentuk wave yang hampir sama dengan sin lah. Tengok ni. Wave. Semua wave dia bentuk sama macam sin. Kalau kita sambung, macam wave hayat tu kan. Hit not, macam tu. Okay. Jadi, tapi untuk graf cos ni, color dia bermula daripada 0 hingga 2 pi juga membentuk satu pattern lengkap dia. Okay, daripada 0 ni, dia naik atas. Lepas tu akan stop kat sini. Nanti, kalau kita sambung lagi, kita akan dapat satu mangkuk ni lagi ataupun satu U ni lagi duduk kat sebelah ni. Dia akan berbentuk satu U lagi. Macam tu. Lepas tu satu lagi. Macam tu kan. Kalau kita sambung lagi, kita akan dapat satu mangkuk, 2 mangkuk, 3 mangkuk. Macam tu. Faham tak? Okey. Jadi untuk cos ni pun, color dia akan bermula daripada 0 dan berakhir dekat 2 pi. Okay. Kitaran dia akan bermula, sekiranya kita sambung, kita akan bermula daripada nilai 1 balik lah nanti. 1 balik, and then 0, lepas tu negatif 1, lepas tu pergi 0 balik, lepas tu 1 balik. Macam tu. Jadi bila kita sambung, dia akan jadi color yang kedua. Dan sambung lagi daripada 1 pergi 0, pergi negatif 1, pergi 0, pergi 1 balik, akan jadi color yang ketiga. Maksudnya macam tu. Jadi untuk color, untuk satu color bagi cos X ialah daripada 0 sehingga 2 pi ataupun daripada 0 hingga 360 darjah baru lengkap satu pattern cos. Okay, faham ya? Okay, seperti sin tadi, nilai maksimum cos adalah di 1. Bila kita plot tu, kita tak akan dapat nilai yang lebih daripada 1. Begitu juga dengan nilai minimum. Kita tak akan dapat nilai yang lebih, yang kurang lagi daripada negatif 1. Nilai minimum dan nilai maksimumnya ialah 1 dan negatif 1. Dan amplitude dia, maka amplitude dia kita dapat tahulah. Jarak dia, jarak mencancang dia ke atas dengan ke bawah, balance bahagi 2. Jaraknya 1 dengan 1. Okay, 1 ke atas menjadikan nilai maksimum 1, 1 ke bawah menjadikan nilai minimum negatif 1. Okay, seterusnya kita tengok sekiranya graf negatif cos X. Jadi seperti mana graf negatif sin X tadi, dia akan menterbalikkan nilai sajalah kan. Kalau kita mulakan dengan 1, jadi negatif akan 1 jadi akan jadi negatif 1. Kita akan mula daripada negatif 1. Di tengah-tengah ni tadi negatif 1 dia akan jadi positif 1. Ini kita berakhir pada 1, dia akan jadi berakhir dekat negatif 1. Senang aja.
Okay. Dan pengetahuan sedia ada untuk Y sama dengan tangent X. Selepas kita isi-isikan 0, 90, 180, 270, kita akan dapat nilai infinity. Kalau nilai infinity, macam mana kita nak plot? Kita cuma ada nilai 0, 0, 0 dia untuk kita plot. 0 dekat sini, 0 dekat pi, 0 dekat 2 pi. Macam mana kita nak plot? Tak boleh kan? Jadi kita pun buat satu lagi table di antara 0 dengan 90 darjah ni. Kita ambillah 45 darjah. Ataupun pi per 4. Betul tak? Okay. Antara 0 dengan 90 tu kita ada 45 darjah. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai dia 1. So di antara 90 dengan 180 darjah tu kita ambil 135 darjah, kita akan dapat negatif 1 dan begitu seterusnya. Okay? Maka cikgu pun plot 0 di sini and then ambil 1 dekat situ, lepas tu infinity. Infinity tu nun jauh dekat sana. Untuk 90 darjah tu nun jauh kat sana, tak tahu kat mana lagi pergi dia tu kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita gariskan macam tu. Maksud infinity dia ni maksudnya kita tak boleh, dia tidak ada persilangan lah. Dia hanya menuju kepada 90 darjah tetapi dia tidak bersilang di garisan 90 darjah tu. Kalau bersilang, maksudnya kita akan ada nilai. Tapi sekarang ni dia infinity. That means dia terlalu jauh di atas. Tak tahu di mana dia pergi. Jadi sampai tinggi-tinggi pun dia tidak akan bersilang. Jadi kita terpaksa buat satu garis yang CP yang approach 90 darjah tetapi tidak bersilang. Orang kata tak ada jodoh lah. Okay. Then cikgu buatkan garis putus-putus ni untuk menandakan ataupun untuk sebagai batasan untuk graf kita tidak melepasi 90 darjah tersebut. Tidak melepasi pi per 2. Kalau melepasi, that means kita akan ada nilai dekat 90 darjah ni. Betul tak? Sekarang ni tak ada nilai y kita, tak ada nilai. Okay, yang seterusnya. 135 darjah kan. Selepas 90, 135 darjah. So, negatif 1. Lepas tu dia punya 180 darjah iaitu pi dekat 0. Lepas tu macam mana kita nak plot ni? Okay, kita bayangkan dari mana dia datang. Kalau dekat sini 90 darjah, dekat sini dia infinity pergi ke atas. Tapi dekat sini pula 90 darjah untuk yang pergi ke 135 darjah ni, dia mestilah datang daripada bawah juga yang infinity. That means dekat 90 darjah ni, nilai tersebut tidak diketahui dari positif ataupun negatif dia. Okay? Kalau kita ambil satu nilai di antara pi per 2 ni dengan 135 darjah, nilai 90 darjah dengan 135 darjah ni, apa-apa nilai di sini dia akan menghasilkan nilai negatif berapa. Dia akan ada dekat sini. Semua kalau kita ambil mana-mana nilai kecil kat sini, dia akan ada satu nilai. Dia makin turun negatif dia. Tapi sampai ke 90 darjah, infinity. That means dia sama juga macam tadi, dia tidak bersilang dekat 90 darjah punya garis. Jadi, begitulah kita punya graf. Datang daripada bawah, nun jauh di bawah, naik sampai ke 0 kat situ. Okey, boleh Jadi, kenapa cikgu tandakan ataupun gariskan warna hitam ni? Sini sudah lengkap satu color kita. Maksudnya di sini, untuk tangent ni, pattern dia begini. Satu naik ke atas, habis. Satu pula daripada bawah sampai ke sini. Dah membentuk satu pattern. Kalau kita kira ataupun yang seterusnya selepas 180 darjah ni, bila kita plot, kita akan dapat satu bentuk yang serupa dengan ni. Maksudnya pattern ni dah sudah lengkap. Pattern ini sudah lengkap. Jadi kita akan duplicate. Kita akan, orang kata copy pattern ni juga akan pergi ke sebelah. Kalau tak percaya, mari kita plotkan mengikut yang kita kira. Okey.
pi tadi ataupun 180 darjah kosong kan kat sini kan kosong. Jadi selepas 180 darjah ialah 225. Letak dekat sini kat tengah-tengah. Dekat sini lah satu letak satu kat situ, so satu kat sini. Tu. Satu kan? Lepas tu kita akan dapat infinity pula 270 darjah ataupun 3 pi per 2 ni infinity pula. Infinity that means nun jauh di atas. Jadi, nampak tak? Dia ibarat pengulangan untuk yang pertama. Kalau yang second tadi, dia tak sama dua ni. Yang ini daripada kosong naik ke atas, yang ini daripada kosong tu turun ke bawah ke kiri lah. Ataupun daripada kiri ni naik ke atas macam ni. Okey, boleh Jadi yang ini kopi daripada yang pertama. Maksudnya dia permulaan kitaran baru. Begitu juga seterusnya, bila kita plotkan 315 ni ialah negatif 1 kan. Negatif 1 and then last kali ialah kosong. Maksud, nampak? Ini adalah pengulangan yang kedua. Inilah maksudnya color kita berulang. Okay? Color yang pertama ataupun pattern lengkap yang pertama adalah daripada kosong hingga pi. Kemudian diulangi pattern yang sama daripada pi hingga 2 pi. Satu color lagi. Bermaksud di dalam graf y sama dengan tangent x daripada kosong hingga 2 pi ada 2 color. Okay? Ada 2 color. 2 kitaran. Tidak seperti y sama dengan sin x dan cos x tadi. Kosong hingga 2 pi hanya ada satu pattern lengkap. Satu color sahaja. Untuk graf tangent, satu color lengkap ialah daripada kosong hingga pi. Okay? Garis dot biru ni tadi yang menandakan supaya tidak terlepas curve tersebut, lengkung tersebut melepasi 90 darjah ataupun 270 darjah. Tadi ini dipanggil asymptot. Asymptot. Okey, asymptot ni adalah garis yang itulah yang untuk memastikan curve tersebut tidak melintasi 90 darjah dan 270 darjah itu tadi. Nilai infinity. Okay, jadi bentuk tangent ni akan jadi macam bentuk highway lah orang kata. Ada berapa jalan tu? Ada berapa lorong? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lorong daripada kosong hingga 2 pi. Okay. Untuk graf tangent, kita tidak ada nilai minimum sebab hasil yang paling rendah kita dapat ialah infinity. Begitu juga dengan nilai maksimum, kita tak dapat nak nyatakan nilai maksimum kerana nilai maksimumnya adalah infinity. Ingat ya, hanya tangent yang tidak ada nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau bagi y sama dengan tangent x ialah 180 darjah per b ataupun pi per b. Bermaksud 180 darjah colornya ada b color satu. Maksudnya kalau dia daripada 0 hingga pi lengkap satu pattern. Okay. Macam mana y sama dengan negatif tangent x? Okay, boleh imagine kan dia akan membalikkan nilai ataupun membalikkan reflex lah. Graf kita ni reflex. Kalau dia yang ni daripada kosong naik ke atas, untuk negatif daripada kosong akan pergi turun ke bawah. Ni, kita nampak. Pada kosong turun ke bawah. Yang ini pula daripada bawah pergi ni kan, pergi ke kosong kan. Yang ni tak, daripada atas pergi ke kosong. Seterusnya lah, samalah juga. Ini nanti akan ada satu color dia. Dalam graf bagi fungsi trigonometri y sama dengan a sin bx tambah c. Okay, macam tadi y sama dengan sin x bermaksud a-nya 1, b-nya 1 dan c-nya kosong. Dia akan membentuk y sama dengan sin x sajalah tinggal. Okay, jadi
apa-apa nilai boleh diletakkan dekat sini lah sebenarnya. A tu sama dengan apa, B tu sama dengan 2, contohnya lah C tu sama dengan 1. Okay. Jadi Y sama dengan A cos BX tambah C ke, ataupun Y sama dengan A tangent BX tambah C ke. Okay, untuk bentuk graf fungsi trigonometri seperti ini, perubahan bagi nilai-nilai A, B dan C akan memberi perubahan kepada amplitude untuk A, skala untuk B dan kedudukan graf untuk C. Okey, macam mana? Macam mana cara dia bagi perubahan tu? Okey, kita akan saksikan dalam video yang akan datang.